Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains dan 1. Kita masuk tajuk yang baru iaitu bab 3, koordinasi dan gerak balas. Okey. Manusia dan benda hidup bergerak pada setiap masa. Bagaimanakah manusia dan benda hidup mengawal atur keadaan badan? Kata budak ni. Menung dia dia pun mikir kenapa macam mana Masuk tajuk 3.1 hemostasis homeostasis. Okey. Apabila kita berlari apabila kita bersenam atau berlari, badan kita menjadi semakin panas, berpeluh dan suhu badan kita akan naik. Kenapa? Dan bila kita selepas bersenam pula, bila kita rehat lama-lama, suhu badan kita menjadi normal semula dan kita pun tidak lagi tercungap-cungap. Kenapa? Okey, ini semua disebabkan oleh apabila kita bersenam, tindak balas dalam badan kita meningkat, menyebabkan suhu badan kita naik. Sebab tindak balas meningkat ni sebab berlakulah pembakaran tenaga makanan untuk menghasilkan tenaga Ini menyebabkan suhu naik So, oleh itu badan kita akan mengambil langkah-langkah pembetulan untuk menstabilkan suhu badan kita. Okey, langkah-langkah pembetulan. Badan kita pun ada buat pembetulan. Bukan kamu saja buat pembetulan bila salah buat latihan. Okey, badan kita secara automatik dia akan membuat pembetulan. Kalau dia rasa ataupun mengesan ketidakseimbangan antara badan kita dengan persekitaran, maka langkah-langkah pembetulan akan diambil untuk menstabilkan contoh dia suhu badan kita lah. Ini orang dekat Padang Pasir apa dia buat ni Tak apalah kita tengok tajuk hemostasis ni, maksud dia apa? Istilah hemostasis ni merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Dalam badan organisma benda hidup Misalnya arah suhu badan, kandungan air dalam badan, pH ni maksudnya keasidan dan kealkalian dalam badan dia, paras, asid dan alkali Kemudian tekanan darah dan sebagainya supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Kenapa perlu seimbang dan stabil? Okey, pengekalan persekitaran dalam sesuatu badan organisma dalam keadaan seimbang dan stabil membolehkan semua proses hidup dalam badan organisma itu berjalan dengan lancar. Supaya lancar lah apa organisma ni hidup dengan selesa, lancar dan dapat membuat segala bendanya lah dengan sempurna. Apa jadi kalau tak berlaku atau tak seimbang? Sekiranya keadaan persekitaran tidak seimbang, misalnya suhu terlalu tinggi dalam badan dia, lama-lama sel organisma boleh mati. Bila sel organisma mati, organisma tu mati jugalah. Betul tak? Dia sakit dululah, dia sakit, kemudian dia pun mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, hemostasis dalam manusia. Dalam manusia biasanya ada beberapa lah kita akan kawal Contoh dia kawal badan kita akan kawal suhu badan secara automatik Akan kawal kandungan glukosa atau kandungan gula kandungan air dan juga tekanan darah. Semuanya secara automatik. Dan banyak lagi keseimbangan badan yang badan kita kawal Banyak lagi lah. Okey, tapi kita akan belajar dua benda saja, iaitu suhu badan dan juga kandungan air. Kita akan belajar dua bab saja. Bukan dua bab lah, dua pengawal aturan Suhu badan dalam manusia dan kandungan air dalam manusia. Yang lain ni kita tak perlu belajar lah.
Okey, ini adalah proses kawalan hemostasis. Salah eja ni. Tak ada O sini. Homeostasis. Umum hemostasis umum. Secara umum Okey. Dalam keadaan normal julat normal. Okey, kalau sesuatu keadaan itu sudah meningkat, kemudian pusat kawalan akan mengesan benda ini, perkara ini atau julat ini, dia akan melakukan atau mengarahkan mekanisme pembetulan untuk menurunkan kembali menjadi normal. Okey, saya ulang balik Kalau julat normal ni telah meningkat so pusat kawalan akan mengarahkan mekanisme pembetulan untuk membetulkan atau menurunkan kembali julat kepada normal. Begitu juga kalau julat normal kita telah menurun, pusat kawalan ini dia akan mengarahkan mekanisme pembetulan untuk meningkatkan semula julat kembali kepada normal. Okey. Apa? Kita akan terangkan lagi Okey, dalam kelas ini kita akan belajar bagaimana badan kita mengawal atur kandungan air, bagaimana badan kita mengawal atur suhu badan kita. Okey, kawal atur kandungan air. Sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Antara organ yang terlibat ialah ginjal dan otak. Ini organ dia Sistem dia perkumuhan dan sistem endokrin Okay, nanti kita tengok Okay. Aras air normal yang ni pink ni. Ini aras air normal. Apabila meningkat sebab apa meningkat? Sebab kita banyak minum air Kandungan air dalam badan meningkat apabila kita minum air. Kemudian otak kita mengesan perubahan ini. Inilah apa tadi? Yang mengawal tadi kan. Ingat tak? Mekanisme kawalan Kemudian dihantar kepada mekanisme pembetulan, iaitu otak merangsang rembesan sejenis hormon. Hormon ni adalah sistem endokrin supaya ginjal adalah sistem perkumuhan menambahkan penghasilan air kencing. So lebih banyak air kencing dihasilkan. Akhir sekali kandungan air dalam badan pun menurun sebab kita sudah banyak keluarkan buang mulai air kencing kan. So kandungan air dalam badan kita pun menurunlah menjadi kepada normal semula. Okey, sistem kawalan kita adalah otak Okey, next. Apa jadi kalau sebaliknya? Sebaliknya, kalau aras air normal menurun disebabkan kita berpeluh. Kenapa kita berpeluh? Mungkin kita telah melakukan aktiviti yang aktif berlari dan sebagainya, kita bekerja, akhirnya kita berpeluh. Kandungan air dalam badan menurun apabila kita berpeluh. Kemudian sistem kawalan kita mengesan, iaitu otak kita mengesan, oh air sudah kurang dalam badan. Dia pun beritahulah, oi, mekanisme pembetulan, kau betulkan. So otak pun merangsang rembesan sejenis hormon Hormon ingat sistem endokrin Hormon supaya ginjal, sistem perkumuhan mengurangkan penghasilan air kencing. Dia tak bagi keluar air kencing, kencing keluar sikit je So secara automatik juga otak ni tadi menyuruh kita berasa dahaga So kita rasa dahaga. Bila kita rasa dahaga, kita pun minum lagi banyak air. Kita pun minum air lah. Bila kita minum air, lama-lama kandungan air dalam badan pun meningkat dan kembali kepada normal dan kita pun relax. Sudah normal kan? Okay, faham? Ini adalah kawal atur kandungan air. Okay, kawal atur suhu badan.
Sistem yang terlibat dalam kawat atau suhu badan adalah sama juga. Ya, sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Endokrin yang mengeluarkan hormon. Yang ini keluarkan hormon. Yang ini perkumuhan ni. Apa dia organ perkumuhan? Awak ingat tak? Kita dah belajar 11 sistem dalam manusia. Bab yang lepas. Perkumuhan dia ada ginjal. Apa lagi paru-paru. Itu kita membuang bahan-bahan yang daripada badan kita lah. Antara organ yang terlibat adalah kulit, otak dan otot rangka. Dia tambah satu lagi kulit. Kulit, otak dan otot rangka. Dalam air tadi 2 organ saja. So untuk atur suhu dia pakai 3 organ. Okey, suhu normal. Pada cuaca panas, matahari cuaca panas. Pada hari panas suhu badan meningkat. So sistem kawalan kita iaitu otak akan merasa, "Ui, panas ui," gitu. Apa dia buat? Dia pun bagi tahu lah mekanisme pembetulan. "Oi, mekanisme pembetulan, kau betulkan aku panas ni," katanya. So mekanisme pembetulan pun pertama dia akan buat salur darah mengembang. Kenapa salur darah mengembang? Ada kena mengena dengan suhu tak? Okey. Suhu badan kita dibawa oleh darah. So bila darah kita panas, kita rasa panas lah. Okey. Untuk menyejukkannya, bila salur darah kita mengembang, dia akan semakin hampir dengan kulit. Bila semakin hampir dengan kulit, so kulit kita dapat menyinarkan haba keluar daripada badan kita. Faham? Okey. Kemudian bulu roma condong. Kalau waktu panas, bulu roma condong. Dia akan rapat ke kulit. Kemudian kita akan berpeluh. Kenapa kita berpeluh? Okey, kita perlu supaya air yang keluar di kulit kita ni akan menyejat. Bila air menyejat, dia membawa sekali haba daripada badan kita keluar. So badan kita menjadi semakin sejuk. Kemudian aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurangan. Seterusnya menurunkan suhu badan. Air kencing pun menjadi semakin sedikit. Akhir sekali suhu badan kita pun menurun menjadi normal, iaitu 37 darjah Celsius. Awak pun tahu kan suhu normal sebab kita selalu ambil suhu. Sejak musim kena pandemik COVID-19 ni, kita selalu ambil suhu. Julat suhu normal kita tahu itu 36.9. Kalau demam apa? 37.4. Itu sudah demam. Okay, next. Okay, pada cuaca yang sejuk pula. Sejuk menggeletar ni. Cuaca sejuk, suhu badan kita akan menurun. Kemudian sistem kawalan kita itu otak pun beritahu, "Oh, kita rasa sejuk ni. Oh, sejuk je." Geruk. Dia tak tahan sejuk. So dia pun beritahu, "Oi, mekanisme pembetulan, kau betulkan aku sejuk ni." So salur darah pun mengecut. Kenapa salur mengecut? Supaya darah kita jauh daripada kulit. So tak banyak haba yang keluar. Bulu roma menegak. Okey, bulu roma menegak supaya dia dapat memerangkap udara sebagai penebat haba. So badan kita dapat mengurangkan kehilangan haba daripada badan. So kita yang ketiga adalah kita akan kurang berpeluh. Yalah, kalau peluh lagi sejuk, betul tak? So kurang berpeluh. Kemudian otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif. Sebab tu awak menggigil dia. Dia kejap kendur, kejap kecut, kejap kendur, kejap kecut. Menyebabkan seruang itu menggigil. Menggigil. Bila menggigil, suhu badan dia akan meningkat. Kenapa? Sebab otot dia bekerja dan melakukan tindak balas. Gerak tindak balas. Kimia dalam badan kita tu menghasilkan haba. So suhu badan kita pun akan meningkat, memanaskan badan kita. Hormon tentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. So supaya dia aktif lagi, membakar tenaga. Membakar tenaga, banyak haba akan lebih dibebaskan. Akhir sekali suhu badan pun meningkat menjadi pada normal semula. Okay, bye, jumpa lagi.